Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Petang ini ada satu berita yang amat duka cita untuk Dr. Mahathir dan Kuli. Veteran DAP Lim Kit Siang menasihatkan ahli politik seangkatan dengannya Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah untuk menarik diri daripada bertanding pada pilihan raya umum akan datang. Saya minta Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah untuk menolak penamaan sebagai calon dalam pilihan raya umum ke-15. Serahkan usaha untuk memenuhi impian Malaysia untuk menjadi sebuah negara majmuk hebat bertaraf dunia kepada golongan anak muda di Malaysia, katanya pada satu kenyataan hari ini. Lim 81 mengumumkan persaraannya daripada politik pada Mac lalu dan tidak akan diletakkan sebagai calon pada PRU 15. Sementara itu, Mahathir 97 merancang untuk mempertahankan kerusinya di Langkawi sekali lagi, walaupun sebelum ini berkata dia tidak mempunyai rancangan sedemikian. BN pula masih mengekalkan Tengku Razali 85 bertanding di Parlimen Gua Musang. Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli memegang rekod sebagai wakil rakyat paling lama berkhidmat di negara ini, iaitu selama 12 penggal di peringkat parlimen dan negeri. Dia mula bertanding di kawasan Dun Ulu, Kelantan Barat pada 1969 dan berjaya menewaskan calon PAS Husin Abdullah. Kemudian Razali beralih ke kerusi parlimen pada 1974 bertanding di kawasan Gua Musang yang dahulu dikenali sebagai Parlimen Ulu Kelantan dan kekal sebagai wakil rakyatnya. Lim hari ini menulis warka terbuka kepada semua calon PRU 15, menyatakan Malaysia telah jauh menyimpang daripada prinsip asal pembinaan negara sebagaimana yang digagaskan tokoh kemerdekaan terdahulu. Kita pernah beraspirasi seperti yang dikatakan oleh Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, untuk menjadi sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan terganggu. Tetapi dalam 6 dekade yang lepas, kita sebaliknya menyumbangkan kegelapan dalam dunia. Veteran UMNO yang juga merupakan setiausaha politik kepada Ketua Menteri Pulau Pinang yang pertama, Tan Sri Yusuf Latif, selalu suka mengenang kembali detik ketika arwah Tunku Abdul Rahman mengambil alih pimpinan UMNO dari On Jaafar pada tahun 1951, di mana ketika itu parti tersebut tidak ada wang dan Tunku telah menjual rumahnya di Pulau Pinang untuk membiayai urusan UMNO, katanya. 4 presiden UMNO yang terawal, On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak Husin, dan Tun Hossin On, tidak akan sama sekali membuat kenyataan terus terang yang dibuat oleh Presiden UMNO hari ini, Ahmad Zahid Hamidi, kata Lim. Dia merujuk kenyataan Zahid pada perhimpunan MIC pada hari parlimen dibubarkan, bahwa PRU 15 diadakan untuk menyelamatkan kluster mahkamah, UMNO, dan Barisan Nasional daripada didakwa di mahkamah atas tuduhan rasuah dan dipenjarakan. Lim berkata tidak ada seorang pun daripada 4 presiden terawal UMNO akan membiarkan Malaysia dikenali di seluruh dunia sebagai sebuah kleptokrasi di seluruh dunia. Apatah lagi membiarkan Malaysia dikenali sebagai kleptokrasi dalam bentuk yang terburuk. Kisah kolam renang Tun Abdul Razak Husin kini terkenal selepas diceritakan oleh anak bungsunya Nazir, yang memberitahu bapaknya dengan mengangkat keningnya bertanya kepada mereka, bagaimanakah rupanya sekiranya Perdana Menteri membelanjakan wang awam untuk membina sebuah kolam renang untuk keluarganya? Menurut Lim lagi, tokoh-tokoh kemerdekaan seperti Tan Cheng Lock, Tan Siew Sin, dan VT Sambanthan tidak akan membiarkan Malaysia menjadi sebuah kleptokrasi dalam bentuk yang terburuk. Dalam pilihan raya umum ke-14, kleptokrasi merujuk kepada satu orang dan skandal 1MDB. Dalam pilihan raya umum ke-15, kleptokrasi merujuk kepada lebih dari satu orang dan lebih dari skandal mega 1MDB.
Malaysia telah tersesat jalan. Kita perlu tetapkan semula hala tuju kita dan kembali kepada prinsip yang ditetapkan oleh tokoh kemerdekaan. Negara beraja perlembagaan, demokrasi berparlimen, pemisahan kuasa, kedaulatan undang-undang, badan kehakiman yang bebas, tadbir urus yang baik, berintegriti awam, dengan rasuah yang minima, meritokrasi, hormat terhadap hak asasi manusia, dan perpaduan negara dan keharmonian dari masyarakat majmuk pelbagai kaum, bahasa, agama, dan budaya, katanya.